InsyaAllah pada malam ini Fadil Ustaz akan mengupas tajuk Ramadan pengujian jiwa. Maklumat yang begini, Fadil Ustaz bertugas sebagai imam utama di Masjid Abdullah Fahim di Kepala Batas. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa dijemput Fadil Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Saudara pengacara majlis yang berbahagia, Cikgu Razak Kaman selaku pengurusi Surau Ibnu Sina, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berkumpul, berhimpun di penghujung bulan Syaban, sementara kita nak masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Nabi SAW dalam kitab Syahrul Ramadan Kaifa Yastaqbilhu, karangan Syekh Abdul Halim Mahmud, dia membuatkan sebuah hadis ketika mana di penghujung Syaban, sebuah hadis riwayat Salman Al-Farisi, Nabi SAW akan mengingatkan sahabat-sahabat mengenai qad azallakum syahrun azimun mubarak. Nabi kata kepada sahabat, tak lama dah akan datang kepada kamu satu bulan, syahrun, satu bulan azim, satu bulan yang agung, mubarak, satu bulan yang amat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang disebut di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah. Dia kata sebelum daripada masuknya bulan Ramadan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna haula'il kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu duk mengajak kepada kami beberapa kalimah. Antara dia Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Nabi selalu ajak kami, Nabi kata perbanyakkan sebut doa Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong bawa kami dan perkenalkan kami kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Wassallim Ramadana lana, dan perkenalkan Ramadan itu kepada kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Bila kami dah kenal dengan bulan Ramadan, maka makbullah, terimalah segala amalan-amalan yang kami buat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Doa yang selalu kita baca ketika mana datangnya bulan Rajab, kita doa baca Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang imam-imam semua berkat baca doa ni. Maknanya
berkatilah kami dalam bulan Rejab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Doa tu kita baca. Jadi sebagai kesinambungan daripada doa tu, maka kita bacalah pula Allahumma sallimna li Ramadan. Bila dah kita minta Tuhan sampaikan kita kepada bulan Ramadan, Tuhan hantar kita kepada bulan Ramadan, kita minta juga pertolongan daripada Allah supaya Allah Ta'ala kenaikan kita kepada Ramadan dan kenaikan Ramadan kepada kita. Bila dah kenal mengenali antara satu sama lain, barulah ada istilah mesra, istilah kenal maka cinta itu patut ada dalam diri kita. Barulah kita akan dapat mengetahui siapakah Ramadan yang sebenarnya yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Oleh kerana kita minta doa hanya sampai Allah Ta'ala sampaikan kita pada Ramadan saja, kemudian kita tak minta lah lepas pada tu, ikut kita lah nak masuk ke mana pun. Saya selalu bagi contoh, kalau saya main ke surau Ibn Sina, saya sampai di Masjid SPT, saya tak tahu nak pergi ke mana. Waze pun tak ada, nak tengok Google Map pun tak ada. Saya jumpa orang, saya kata tolong saya, bawa saya pergi ke surau Ibn Sina ataupun tunjukkan saya surau Ibn Sina macam mana. Dia kata abang pergi terus, saya kata abang kena kiri, lepas dekat dengan balai bomba kena kiri. Dia kata macam tu. Saya pun pergi, saya cari guna kiri. Sampai-sampai saya tak tahu nak masuk ke mana, tang mana pintu Ibn Sina, tang mana bilik ayam dia, tang mana nak ambil wudu dia. Bolehkah saya marah kawan nak tunjuk kat saya tadi ni? Saya kata apa dia ni tunjuk begitu, saya kata. Dia pula kalau dia dengar saya marah, dia balas balik. Dia kata padan, hang tak suruh tunjuk, bukan suruh bawa masuk. Aduh. Jadi doa ni kita baca ni sampai waballighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Cukup dekat tu, Tuhan kata aku dah pergi dah kat bulan Ramadan. Jadi apa lagi kita nak minta? Salimna di Ramadan, kenalkan kami kepada bulan Ramadan. Maknanya Tuhan pegang tangan kita, seolah-olah Tuhan pegang tangan kita, Tuhan tunjuk ni Ramadan untuk hang. Ni pintu nak masuk dalam surau, tang ni tempat parking, tang ni tempat ambil yang sembahyang, tang ni tempat wudu. Bila kita masuk dalam tu, orang pun kenal kita. Bila kenal kita, nak berpisah dengan bulan Ramadan sudah pasti mendatangkan kesan kepada kita. Nak berlalunya Ramadan, kita dah rasa mesra kan. Saya main ke surau tuan-tuan pun ni lagi habis, lagi duk menyembang apa semua, rasa mesra. Jadi nak balik pun duk rasa sudah, juga nak balik. Lagu tu lah. Daripada saya tak kenal tuan-tuan, main-main muka semua, muka malaikat malik semua muka, duk jaga pintu api neraka, duk tunggu bila nak isyak, saya buat habis-habis main isyak, pergi balik rumah kan. Apa aku nak main, jadi macam tu. Tapi bila dah berjumpa mesra, macam sahabat kita ni duk kenal apa semua ni, jadi dia ada kemesraan. Saya nak balik pun merasa berat, tuan-tuan pun mesti ada kalam satu dua juga. Apa dia? Ustaz, jangan serik ya. Ayat tu jangan serik dengan dia. Tapi kalau ayat jangan serik tak keluar, maknanya tuan-tuan memang serik sungguh dengan saya. Lepas ni jangan duk main lah. Sama orang macam tu, kalau dia tak kenal bulan Ramadan, dia tak mesra dengan bulan Ramadan, dia kira duk pangkah kelenda kuda bila nak habis ya? Kan 5 hari pangkah, 6 hari pangkah, 7 hari pangkah. Jadi bila nak berlalunya Ramadan, dia berasa seronok lah. Pipi Ramadan tu dia berasa lega lah. Sampai sekarang pun sama, tuan-tuan sekalian. Kalau kita sembang dengan kawan-kawan pun kita kata Ramadan dan seminggu, dengan buat-buat muka terus seminggu, kalau begitu. Seolah-olah macam nak main ni bukan Ramadan, tapi kiamat akan main. Dia jadi begitu. Jadi tuan-tuan, doa yang diajarkan oleh ulama ataupun golongan salafus salih dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibn Rajab Hanbali kata apa? Inilah doa yang mengikat hati sahabat-sahabat Nabi. Bila kenal Ramadan, bila masuknya bulan Ramadan, mereka rasa berat untuk meninggalkan apa yang ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Pasal dia kenal Ramadan Al-Mubarak. Dan itulah yang kita baca. Dan proses penyucian jiwa tuan-tuan sekalian berlaku bila? Kalau sahabat-sahabat Nabi, proses tu berlaku 6 bulan sebelum nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Makna dia persiapan mereka nak
tempuh Ramadan tu dah berlaku 6 bulan sebelum tu. Ini disebut oleh Imam Ibn Rajab Hanbali. Dia kata kanu yad'una Allah sittata ashhur an yablughahum syahr Ramadan. Dia kata menjadi kebiasaan sahabat-sahabat Nabi, golongan tabi'in, golongan tabi'in, golongan salafus salih, mereka ini yad'una Allah, mereka akan berdoa kepada Allah sittata ashhur, 6 bulan untuk disampaikan mereka kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maknanya bukan merjam je. Kita merjam baru nak dengar bunyi. Sebelum tu pun dah minta-minta dah, ya Allah, waballighna Ramadan, waballighna Ramadan, waballighna Ramadan. Sebab tuan-tuan sekalian, proses penyucian tu berlaku 6 bulan sebelum dah. Tapi kita tampalah, kita orang Melayu, cara orang Melayu lah kan. Kita orang Melayu ni, proses ni berlaku bila? Ketika mana dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni, pasal apa saya bercakap macam tu? Pasal apa dia menjadi turning point kepada kita menyucikan diri dan menyucikan jiwa di saat itu? Kerana kita nak ambil sebenar Rejab ini adalah bulan haram. Rejab adalah bulan haram. Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahra. Sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala bulan-bulannya ada 12. Fi kitabillah, dalam kitab Allah Ta'ala ketetapan bulan itu ada 12. Dan Allah Ta'ala sebut dalam 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan haram. Haram ni maksud apa tuan-tuan sekalian? Maksud dia dihormati. Haram ni bukan maksud macam mana kita duk pakai orang Pulau Pinang duk guna haram tau. Kan haram Pulau Pinang dia lain macam. Haram betul tak main model ni. Itu bukan dia. Kan dia kira haram tu jam. Makanlah. Haram tak ada apa pun. Haram tak ada apa. Kira haram di mulut ni tuan sekalian. Yang tu bukan haram tu. Haram ni maksud dia apa? Dihormati. Kita sebut dalam surah Bani Israel, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Masjidil haram, makna dia masjid yang dihormati. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan jangan terkejut kalau pergi ke Mekah, pergi buat umrah, teksi warna putih, tuan-tuan turun daripada hotel ataupun maktab, dia nampak kita, dia gamin. Dia kata haram sambil dia tunjuk haram. Kita pula pergi kata haram, kata kat aku haram. Aku dah baru turun dia tak ni. Itu yang malas nak ambil umrah kan, duk ajak marah kawan kita pula. Tak ni haji haram. Dia kawan pun mulut hebat membuat kita ya. Baik. Maksud dia dalam ada 4 bulan haram. Haram ni maksud bulan yang dihormati. Antara dia tuan-tuan sekalian, apa kelebihan dalam bulan haram ni? Ada sebuah hadis Nabi SAW sebut tentang 4 bulan haram. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata minha arba'atun hurum, antara sebahagian daripada 12 bulan ada 4 bulan haram. Tu apa? Salasatun mutawaliyat, iaitulah 3 bulan yang berturut-turut. 3 bulan berturut-turut itu bermula daripada bulan Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Itu 3 bulan yang berturut-turut, itu bulan haram. Zulqa'dah atau bacaan dia ataupun Zulqa'dah. Mai pada kita Zulqa'dah kita ni. Orang Melayu ni dia suka tambah-tambah ain tu. Orang Qa'dah ataupun Qa'dah dia Zulqa'dah kita. Kita. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan haram. Nabi kata 3 bulan mutawaliyat, iaitulah 3 bulan berturut-turut. Lepas tu, dan kata Nabi SAW, Nabi kata baina Jumada wa Sya'ban, antara celah-celah bulan Jamadil Akhir dan bulan Sya'ban, dia ada disebut sebagai Rajab Mudhar, iaitulah bulan Rejab. Apa kelebihan dalam bulan Rejab ni? Ini yang saya kata proses permulaan penyucian jiwa kita ni. Kerana dalam bulan ni Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Taubah ayat 36. Tuhan kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam bulan ni
hendaklah hampa jaga diri hampa, hampa tahan diri hampa, jangan buat zalim ke atas diri. Ni bulan Rejab tu, jangan buat zalim ke atas diri. Makna dia apa? Jangan duk buat dosa. Belajar untuk tinggal benda yang tak bagi manfaat, benda yang bagi mudarat kat diri kita, mula belajar tinggal lah. Ibnu Hajar Asqalani dia kata apa? Dia kata yang dikatakan kezaliman pada diri sendiri ni apa? Bila kita buat satu dosa, yang dosa tu akan bagi mudarat kat kita. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu buat benda baik itu kembali kepada kamu. Tapi kalau kamu buat benda jahat itu juga akan kembali kepada kamu. Maka Allah Ta'ala kata apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu buat zalim fihinna, dalam bulan-bulan haram ini, ke atas diri kamu sendiri. Maknanya bulan Rejab itu bermula, tuan-tuan sekalian, proses penyucian jiwa, iaitu tinggal benda-benda yang tak elok. Kalau dalam istilah tasawuf, dia disebut sebagai proses tajalli, takhalli dan juga tahalli. Ini panjang lah cerita dia kan. Siapa yang mengaji psikologi benda tu ada. Buang benda tak elok, masukkan benda elok, kemudian benda elok tu diamalkan. Tu kaunseling Islam dia ajak macam tu. Jadi dia apa? Allah Ta'ala sebut dah bulan Rejab tu, tahan diri kita, jangan buat benda yang tak elok. Antara apa tuan-tuan sekalian? Benda ni pernah dibuat oleh Bani Mudar, iaitulah salah satu suku yang ada pada zaman Nabi SAW. Mereka ni orang Arab Jahiliyah, mereka ni sebelum Islam mereka dah ada. Bila main 4 bulan haram ni, mereka akan melakukan gencatan senjata. Pasal orang Arab ni bergaduh. Dia dengan bergaduh ni mereka cukup mau, orang Arab ni. Kadang-kadang pasal sekor ayam dia lintas mes badan kawan ni, ayam sekor kumpulan tu bergaduh ni turun ramai-ramai dia bergaduh. Tuan-tuan kalau biasa di Mesir, di Qahirah jarang sangat nampak bergaduh puak-puak ni. Tapi kalau sebelah Mansurah, sebelah Iskandaria, kalau seorang mula bergaduh, sakit dia ramai, dia jadi puak. Di situ boleh nampak macam mana puak-puak Arab dulu bergaduh. Bergaduh ni dengan bawa batang tebu, tuan sekalian. Belah-belah sana kan dia bawa ayam asir kasar yang tebu tu. Kawan tu duduk tebu tak tahu apa, tiba-tiba tebu dia balas pergi pukul. Kawan bergaduh ni. Itu. Jadi orang Arab bila main 4 bulan ni, mereka akan jaga. Mereka tak akan bercakap benda-benda yang boleh merosakkan jiwa mereka, yang boleh bagi sakit hati orang dalam bulan Rejab. Maka proses penyucian jiwa kita berlaku bila? Dalam bulan Rejab. Bulan Rejab tu dah mula lah. Kita jangan duk cakap benda tak elok, jangan duk buat amalan-amalan yang tak elok. Juga disebut oleh Ibnu Hajar Asqalani yang kata menzalimi diri sendiri Tuhan tak bagi sangat tu pasal apa? Kerana dalam bulan ni kalau buat amalan baik dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau buat amalan jahat, Allah Ta'ala melipat gandakan balasan kepada kita. Ini sebagai salah satu motivasi untuk apa? Untuk kita nak jaga diri kita. Jangan kita tergelincang kepada lembah perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka. Kemudian masuk bulan Syaban, tuan-tuan sekalian. Bulan Syaban juga adalah bulan penyucian jiwa juga. Penyucian jiwa tu macam mana Ustaz? Kerana dalam bulan itulah Nabi SAW dia memperbanyakkan puasa dalam bulan Syaban. Cucu angkat dia yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid anak Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni siapa? Anak angkat kepada Nabi SAW. Zaid Harisah ni orang kulit hitam. Dia dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi SAW pasal dia jadi hamba. Dia ni orang kaya, tapi dia kena rompak di tengah jalan. Reta benda dia habis, semua dia rampai. Dia pula dijadikan hamba. Lepas tu pula Khadijah tengok, Khadijah beli Zaid. Bila Khadijah beli, Khadijah hadiah Zaid kepada Nabi SAW. Jenis Nabi SAW, hamai bila hamba yang hina macam mana sekalipun, hamai bila budak macam mana sekalipun, Nabi tidak akan memperakukan mereka, tidak akan memperlakukan mereka seperti mana seorang majikan dengan anak buah. Nabi tak buat macam tu. Zaid ni kata, aku hidup dengan Nabi walaupun aku khadam, walaupun aku ni pembantu, walaupun aku ni
lam bahasa kita ni. Kan kalau orang kampung dia kata lam. Kan? Lam tu tak tahu makna apa. Yang kata tu lam dia tu, atau tu orang dia tu kan. Kan? Dia walaupun aku ni lam pada Nabi, Nabi tak pernah pun duk Allah aku. Dan Nabi tak pernah pun duk kata pasempang buat macam ni, pasempang tak buat macam ni. Tu yang kata Nabi tu. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, sayangnya Nabi SAW kepada Zaid, sampailah masyarakat di saat itu menyatakan apa? Bahawasanya harta warisan ataupun pusaka ataupun kita sebutlah faraid lah ni, boleh diwariskan kepada anak angkat. Pasal dia tengok macam mana rapidnya Nabi SAW. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Nabi SAW satu hari Zaid keluar daripada kota, daripada rumah Nabi, dan Zaid keluar. Seminggu Zaid keluar, Nabi merasa rindu. Tiba-tiba orang abang kata Zaid dah balik. Waktu tu Nabi tengah tidur, tengah duduk bersandar di atas kasur, di atas pembaringan dia. Zaid balik, tuan-tuan sekalian. Nabi tak sempat untuk nak tutup, orang kata, paha Nabi SAW. Nabi terus mangkit, Zaid pun bagi salam. Nabi mangkit-mangkit peluk Zaid dalam keadaan paha Nabi nampak. Sebab tu ada, yang ni pandangan ulama lah, pandangan ulama mazhab. Jadi pandangan dia gharib, pandangan dia asing, menyatakan bahawasanya paha itu tidak menjadi aurat kepada orang lelaki. Berdasarkan hadis ni. Pasal apa? Pasal Nabi pernah ternampak paha kepada Zaid. Kan? Lepas tu kita tengok kadang-kadang orang Arab main tu pakai seluar pendek, bini dia pakai ninja punya pakai. Dia kata apa jahil. Kita pun kan baru main, baru sedar main surau, baru dengar mengaji lagu dua anggur lebih pada orang. Tengok payah orang Arab kalau jahil jadi pun ini apa Arab jahil dia. Amoi. Kasarnya dulu orang Sabang dulu memang betul ada jahil dulu. Kan? Jadi dulu tunggu isu. Bila timbul isu yang macam tu dulu, tuan-tuan, timbul orang pakai roti bayang tu, kan? Pasal ialah mazhab tu tidak diguna pakai di tempat kita. Tuan-tuan jangan pegang tu pula. Lagi timbul isu bagus yang ada siram pokok pakai seluar fido-dido punya seluar. Kata dia long pendek apa, dia tantang dengan ustaz kita menantu hang lena, kata kawan ni pula. Ustaz cerita ada hadis pun, aku pegang hadis, kira dia boga kita macam tu. Oh kasar, kan? Jangan. Saya saja abang tentu ya. Baik, jadi Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harithah, dia kata kepada Nabi SAW, hadis riwayat Imam Daud An-Nasai, dia kata, ya Rasulullah, la araka tasumu min syahrin min asyuhur ma tasumu min Syaban. Dia kata, ya Rasulullah, kalau bahasa lembut kita ni dia panggil tuan lah, macam tuan angkat dia. Dia kata, tuan, saja cik nak tanya sikit. Cik tak tengok pun bulan-bulan lain tuan duk puasa banyak macam mana puasa dalam bulan Syaban ni. Buat sekalian. Maka jawab Nabi SAW. Nabi kata, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Nabi kata sebenarnya yang handuk tengok aku duk puasa, handuk tengok tuan duk puasa dalam bulan Syaban banyak ni pasal apa? Kerana ni satu bulan yang syahrun yaghfulun nas. Ghafala ni maksud perkataan dia lalai. Yaghfulun nas, satu bulan yang manusia lalai di dalam dia. Manusia tak mau peduli sangat bulan Syaban ni. Pasal apa tak peduli tuan-tuan? Pasal dia duduk celah-celah di antara dua bulan yang besar. Apa dia? Baina Rajab wa Ramadan. Dia duduk celah-celah antara bulan Rajab dengan bulan Syaban. Rajab kita kenal dengan bulan haram nombor 1. Rajab juga kita kenali dengan bulan Isra wal Mi'raj. Rajab ni. Sampai dalam bulan Syaban pun ada lagi orang duk ceramah bab Isra Mi'raj. Orang tak usah boleh bagi tarikh kita buat dalam bulan Syaban pun tak apa. Dalam bulan Ramadan pun ada tuan-tuan sekalian duk cerita bab Isra Mi'raj tadi. Kan? Jadi bila main bulan Rajab orang duk nampak 27 Rajab tu. Imam Nawawi tu pandangan Imam Nawawi. Kata 27 Rajab adalah bulan Isra wal Mi'raj. Jadi orang duk nampak bulan salat tu, orang duk nampak. Bila main masuk bulan Syaban, orang tak nampak bulan Syaban tu apa. Orang lebih suka guna bulan Syaban tu, dia tukar Syaban kepada Syab'an. Itu bahasa Arab tu. Syaban maksud dia bulan kemuliaan. Kalau Syab'an nama dia bulan lapang.
Pasal apa bulan lapang tuan-tuan? Pasal bulan ni orang pulun buat kenduri ni. Pulun buat kenduri. Saya dulu kerja di Komtar lah, sampai kurang 3 tahun. Nak masuk bulan Ramadan, bulan Syaban ni, saya tiap-tiap floor tu ada buat kenduri. Saya ustaz, kenduri tingkat ni. Pasal apa? Pasal nak ligan. Bulan depan tak boleh makan dah pasal Ramadan. Dia ingatkan makan sehari sebelum Ramadan tu kenyang sampai 8 tahun kan? Lu ingat macam tu? Lagu duk pesan kat kita pula, ustaz, makan hari banyak-banyak ustaz, minggu depan tak boleh makan lah. Dia tak pasal bulan puasa. Dia ingatkan makan hari tu seminggu kenyang kan? Oh tu dah tahu. Dia takut. Dia jadi bulan tu bulan Syaba'an. Syaba'an ni maksud apa tuan-tuan? Maksud dia bulan lapang. Bahasa Arab tu lapang. Kan? Syaba'an tu maksud dia lapang. Jadi kita adik macam tu. Nabi kata bulan Syaban, bulan yang yaghful, bulan yang ghaflah orang. Ghaflah tu bahasa Arab. Kan? Kita panggil ghaflah kan. Maknanya dia ghaflah. Ghaflah tu maksud dia lalai. Orang lalai dalam bulan Syaban ni. Orang tak nampak tu. Persiapan Ramadan tu orang tak nampak. Orang duk kira nak masuk Ramadan, tapi persiapan, preparation tu tak ada. Orang balik dengan bulan Syaban. Orang ghaflah tu bahasa kita ni. Penang ni dengan bahasa Arab ni kira adik-adik lebih kurang oplah. Tapi jingga dia tak tahu dah mana. Kan jingga tu dia tahu lah memang mana. Dia oplah tu ya. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, cerita dalam Quran pada Tuhan kata apa? Tuhan kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ولهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. Tuhan kata ghafilun, ghaflah kata. Kan dalam kitab Abu Lais As-Samarqandi, yang kitab yang rajin orang duk baca, Tanbihul Ghafilin. Tu kitab tu Tanbihul Ghafilin, mengingatkan orang-orang yang lalai. Jadi bulan Syaban adalah bulan yang lalai, tuan-tuan sekalian. Lalai pasal dia duduk di antara dua bulan besar. Dan Nabi kata, orang tak tahu, Nabi kata, sebenarnya bulan Syaban ini adalah huwa syahrul turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Rupanya dalam bulan Syaban adalah satu bulan yang segala amalan manusia buat dalam bulan ni sentiasa diangkat oleh malaikat dan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Syaban. Setiap masa malaikat akan bawa amalan kita, malaikat hantar kepada Allah Taala. Malaikat akan report kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata apa? Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Nabi kata, aku mau ketika mana report aku, ketika mana catatan aku, ketika mana laporan aku dibawa oleh malaikat kepada Allah, waktu itu aku tengah puasa. Seronok rasa diri kita. Ketika mana orang sampaikan cerita yang elok tentang kita kepada orang, kita mestilah seronok. Tuan, bila tanya ni Haji duduk mana? Saya duduk dekat SPT. SPT tak mana dekat dengan surah Ibn Sina. Dia kata surah tu saya rajin aktif apa semua. Saya rajin jumpa Haji apa semua. Ya kata. Kan saya ada abang seorang duduk mana tu, dia tanya kita pula, kata saya ni duduk dekat dengan Matampau lah abang saya. Kalau dia cerita tentang kita, tuan-tuan sekalian, kepada abang kita yang duduk di Matampau tu, dia kata jumpa adik lah. Jumpa di mana? Jumpa di surau. Dia tengah semayang kan? Tak, dia duduk balik tabung surau. Contoh lagu tu. Dia tak cantik. Dia tak dia kan? Tapi dia kata Allah, dia bagus. Dia dengan jadi imam, dia jadi tok bilai. Dia ambil semua. Dia lah tok bilai, tok imam, tok siap semua dia. Tahu sekalian? Allah kata bagus. Seronok. Amalan tu dibawa kepada dia. Macam tu juga Nabi. Dia nak amalan aku ketika mana malaikat sampaikan kepada Allah, waktu tu aku tengah puasa. Alangkah seronoknya aku. Tuan-tuan, tentang catatan amalan ni saya sebut sikit. Amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ni, antara dia satu hari Allah Taala angkat amalan kita 2 kali. Tapi dalam bulan Syaban sepanjang masa. Kalau bulan biasa 1 hari 2 kali. Bila? Ketika mana waktu subuh dan juga waktu asar. Amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim.
Nabi kata yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Nabi kata yata'aqabuna fikum, senantiasa bersilih kepada kamu, iaitulah malaikat yang ada dua shift. Malaikat ni pun dia shift Allah kita ya. Kan tuan-tuan ada kerja kelang shift, malam shift, shift siang, malaikat pun ada, tapi malaikat tak kerja kelang Allah kita lah. Kan malaikat dia ada jaga malam, dia ada jaga siang. Dan dua malaikat ini yajtami'una, kita dulu bagi ijtima'. Ijtima' ni, mujtama' ni makna dia berhimpun. Kan ijtima' ni makna dia berhimpun. Yajtami'una, dua malaikat ni dia berhimpun bila salatil fajri, iaitulah solat subuh, wa salatil asri, pada solat asar. Sebab tu kita kena puasa juga tuan-tuan sekalian. Puasa ni bukan puasa tu bahasa nak bagi faham tu. Puasa ni usaha juga bagi boleh sembahyang subuh secara berjamaah di masjid ataupun di surau, dan sembahyang asar secara berjamaah di masjid ataupun di surau. Pasal apa? Pasal waktu tu malaikat dua shift punya akan penuh di masjid dan juga di surau. Cuma kita tak nampak tuan-tuan sekalian. Mereka akan sembahyang dengan kita. Bila kita habis, summa batu fikum, bila kita pun dah mula nak balik apa semua, summa ya'ruj, malaikat tu pun akan tinggalkan kita. Hak mana masuk kerja siang, dia akan kerja siang. Hak mana masuk kerja malam, dia akan kerja malam. Kalau kita sembahyang subuh dan juga asar, sembahyang berjamaah, kita bakal balik. Bila kita balik itu, Allah Ta'ala akan tanya, kaifa taraktum ibadi. Wahai malaikat, tadi yang bertinggai hamba aku. Kaifa taraktum, taraktum makna dia tinggal. Kan tinggal, waktu hamba tinggal ibadi ku, macam mana hamba tinggal? Allah Ta'ala sebut tinggal dia ni macam mana, di tengah dia buat apa? Malaikat kata tadi subuh tak ada ya. Tak cantik kan? Tadi subuh dia tak ada. Oh, lepas tu duk mati, rumah dia gelap. Yang kan mungkin dia keluar apa semua, rupanya tak jaga dia satu keluarga sampai asam mau jaga. Contoh macam tu. Malaikat hamba kepada Allah. Bukan saya kata di Nabi SAW sebut. Malaikat kata taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggal depa tadi ni, depa sembahyang sekali dengan kami. Wa atainahum yusallun. Waktu kami mai tadi ni, kami nak masuk shift, kami sembahyang pun depa duk sembahyang dengan kami. Maknanya amalan kita itu diangkat oleh para malaikat satu hari dua kali tuan-tuan sekalian. Adapun dalam mingguan amalan kita diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila? Iaitulah ketika mana dalam waktu hari Isnin dan juga hari Khamis. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis. Nabi kata dibuka pintu syurga pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Sebelum nak penutup hari Isnin, sebelum nak penutup hari Khamis itu, malaikat bawa amalan kita ni di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bawa, Allah Ta'ala tengok, Tuhan nak tengok catatan amalan kita. Setiap orang yang Tuhan tengok catatan amalan, fayughfaru li kulli 'abdin. Kata Nabi, diampunkan semua orang yang malaikat bawa catatan amalan main kepada Allah Ta'ala. Cuma kata Nabi SAW ada dua golongan. Yang pertama, la yushriku billahi syai'a, orang yang buat syirik kepada Allah. Rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sya'na, iaitulah satu orang yang dia ni duk bergaduh, duk tak cakap dengan saudara dia itu. Tak cakap dengan saudara, duk bergaduh tuan-tuan sekalian. Kalau dia bergaduh saat itu, amalan dia tidak dilihat oleh Allah. Allah Ta'ala pun tak mau nak tengok. Tuhan kata apa kepada malaikat? Anziru hadzaini hatta yastaliha. Hold sah. Catatan amalan dia apa semua hold sah. Tak KIV dulu. Aku tak mau tengok, aku tak mau ampunkan mereka sehinggalah mereka tu yastaliha. Makna dia salih. Salih ni apa dia? Buat baik-baik. Kalau mereka baik, main kita tengok balik amalan, kita bagi keampunan. Betul? Jadi itu di antara amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Syaban, Nabi SAW anjurkan kepada kita apa? Perbanyakkan puasa. Perbanyakkan puasa. Dan bulan Syaban juga, ulama salafus salih, mereka akan perbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Pasal apa? Pasal satu, sebagai persiapan, persediaan untuk mereka nak masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak.
Sebab itulah ada ulama kata Sya'ban adalah bulan ba'diyah li Ramadan, bulan qabliyah li Ramadan. Qabliyah li Ramadan. Qabliyah li Ramadan ni maksud dia apa? Sya'ban sebagai satu bulan untuk nak melengkapi bulan Ramadan al-Mubarak. Manakala bulan Syawal pula sebagai ba'diyah li Ramadan, iaitulah bulan yang nak melengkapi bulan Ramadan al-Mubarak. Dia lebih kurang macam semayang juga. Semayang ada qabliyah, ada ba'diyah. Apa tujuan qabliyah? Apa tujuan semayang sunat ba'diyah? Untuk nak tampung semayang fardu. Sebab semayang fardu ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang setan dia main kacau kita ni satu macamnya dia main kacau. Contoh ambil semayang maghrib sudah. Semayang maghrib. Kita semayang maghrib, nak lari daripada masbuk. Orang cukup takut dengan masbuk ni. Masbuk, tuan-tuan tahu masbuk? Makna dia apa? Makna dia kalau Tok Imam bagi salam, kita nanti akan mangkit satu rakaat pula duduk belakang. Bila kita mangkit satu rakaat duduk belakang sampai duduk berdiri nak baca surah Fatihah, hal ada dalam barisan depan tu sampai doa astaghfirullah 2 kali tu usia kita. Betul tak betul? Kau belah Ibn Sina ni jadi tak jadi? Jadilah, pasal tu saya sebut. Aku dah astaghfirullahalazim sampai duk main kaki, sampai duk korek cekam semua 2 kali. Tengok kita terbawa dia ni. Siapa tak pernah nampak pun. Tak apalah tak pernah nampak. Dia duk sigung kawan dia pula. Dia duk tunjuk lagu tu pula. Kita buat lagu tu, baca lagu tu terpandang daripada lagu tu usha kita. Waktu tu baca surah Fatihah pun lebih masuk Yasin dah je lah tu. Tidak sekalian duk berdiri lagu tu daripada lagu tu usha satu macam. Punggahan. Kita pun tak tahu aku dah rokaat ke berapa dah, aku pun tak tahu. Lepas ni lagu duk usha, lepas tu duk geleng kepala pula usha lagi pasang. Sambil duk sigung kawan dia sebelah, kawan dia pun tanya dia apa, tunjuk belakang, tunjuk. Duk geleng-geleng. Weh dia ni dah. Lagu tu punya duk dengar. Dia pun duk puasa tu macam lain kali bagi salam sambil berdiri. Semayang mayat dia hari tu. Salam diri bala tu tak mampu pergi gambar, aku fikir apa, kira ada usha orang. Betul tuan-tuan sekalian. Kita lagu tu, cerita tak ada siapa pun ajak. Sebab tu Nabi SAW ajak kita. Nabi kata ketika mana salat maghrib dan juga salat subuh, 2 solat ni, dianjurkan kepada kita untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marat. Nabi kata 10 kali. Sebab tu imam dia baca 10 kali. Sebab ada daripada hadis. Ada tambahan dan riwayat yang lain kata apa? Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan dalam hadis yang lain. Dan Nabi kata waktu tu hendaklah kita berada macam mana dalam sembahyang. Duduk macam mana dalam sembahyang, wasanin rijlaihi, kaki kita duduk macam mana dalam sembahyang. Maknanya lepas bagi salam astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nabi kata la yatakallam, jangan bercakap lagi waktu tu. Lepas istighfar jangan duk bercakap, baca dulu la ilaha illallah, menghadap kiblat, duduk macam mana dalam sembahyang, baca 10 kali. Itu kaifiat yang diajarkan oleh Nabi. Adapun Allahumma ajirna minan nar, Nabi suruh baca 7 marat, Nabi tak abang. Kita boleh baca sambil berdiri pun boleh baca, sambil berjalan nak keluar pun boleh baca. Tapi kalau la ilaha illallah, kaki jangan duk bersila lagi. Kita dah jadi apa nama bi'at. Tu bahasa kita tu, dia tabi'at. Tapi main orang Tara ni dia suka skip, dia kata bi'at. Jadi bi'at kita ni dah astaghfirullahalazim, kita suka bersila. Jadi bila suka bersila, hak sunnah tu kita tak dapat. Jadi kita duduk, kalau kita ni selalu duduk semayang macam mana tasyahud awal, duduk tasyahud awal. Kalau kita semayang bila habis tasyahud akhir, duduk cara tasyahud akhir. Baca la ilaha illallah sampai 10 kali. Terus sekalian, boleh faham? Ustaz kami duduk atas kursi dulu, nak duduk tasyahud atas kursi juga. Tozah jatuh terselembab main payah. Duduk jatuh lah, kata tak ada masalah, ikut kita lah. Macam tu, jangan duduk cakap dengan orang. Walaupun ada kawan duduk kuih, kita duduk tunjuk tangan aja, kena teh apa kita buat kering ni. Dia boleh duduk kuih-kuih kepala bau, angkat singgung baik kat dia. Aku tak cakap. So sunnah Nabi ajak kita macam tu. Tapi kita tak buat macam tu. Kita istighfar dia kira nak bersila. Bila bersila tu tengok orang sana, tengok orang sini, tak tahu pasal apa. Saya pun tak tahu duk kaji tengok apa pasal masalah mereka ni. Sampai kita pun nak gila lah pasal duk kaji depan bagi salah depa je duk tengok orang belakang apa pasal duk tengok tahu. Sekali habis mayah hang kali hang tengoklah sampai ke bagi tu. Tak mau pula. Agak nak marah kat orang ni. Boleh faham tak sekalian? Saya pening benda tengok orang ni.
Pasal apa? Pasal kita pun rajin duk kenal, pasal kita rajin masbuk. Kan? Kita lagi lah kita masbuk kali-kali ustaz tak pakai guna. Harun dia kata kat kita. Kan contoh kan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kata maghrib kita semayang tadi ni, bila jadi macam tu tuan-tuan, kita terganggu dengan apa, dengan orang tu tengok kita duk puluh nak semayang bagi cepat habis, tidakkah berlaku kekurangan dalam solat fardu kita. Jadi apa yang akan menampung ba'diyah dan juga qabliyah kalau kita buat? Sama macam bulan Ramadan. Ramadan pun dia mesti kurang punya tuan-tuan sekalian. Kurang tu waktu bila? Waktu mula-mula kita puasa tu pun 10 hari yang pertama alhamdulillah semua pakai tak cakap dengan orang, belah-belah taman dekat dengan surah Ibn Sina ni senyap sepi. Nak abang kata puasa, main duduk 10 hari yang kedua ni, ingat balik lah. Hari pertama tu ya Allah dia keluar-keluar tu kira zuhud semua. Assalamualaikum. Dia bunyi. Pasal kalau jawab salam tak kira takut lau. Dia jadi dulu. Nak sembang orang pun tak mau tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Nak jaga mulut. Pasal puasa ni as-siyamu lughatan al-imsak. Puasa ni daripada segi bahasa dia menahan diri, menjaga diri. Jadi aku tak mau duk kalut kelang kabut lepas semua tak mau. Tu kita 10 hari pertama ya. 10 hari yang kedua dia mula duk longgar dah, dia mula duk renyeh kat orang dah. 10 hari yang ketiga dia maki kat orang dia. Yang tu ya. Macam mana kita duk pergi haji lah. Sebelum pergi haji ni jaga mulut apa semua, pergi turun-turun tanah haram, tak cakap dengan orang lah apa semua ni. Habis buat haji, buat umrah, turun-turun airport bayar lepas dia maki orang. Dia kata boleh maki berapa poin pasal apa 2 minggu aku tahan orang betul umrah. Lagu tu dia duk ingat Tuhan ada di Mekah, ayat dibayar lepas Tuhan tak ada. Sama juga macam kita dalam bulan puasa, kita duk ingat macam tu, kita pulut tuan-tuan sekalian di permulaan. Bila dah mula main tengah sampai nak habis apa semua, kita pun dah kurang dah. Tak jaga dah. Kan dulu nak korek hidung tak apa nak berani, walaupun tebuan masuk dalam lubang hidung tak berani. Biar-biarlah kita sebulan dah tebuan duduk dalam tu nak korek takut batal. Tuan-tuan 15 hari lepas badan tu bukan kata korek, dia sehingui tak buka kawan lagi ada. Sebab melawak macam tu lah. Muslimin dan muslimat antara mati Allah. Jadi bila puasa kita jadi bolong macam tu, apa yang akan cover kita? Puasa Sya'ban dan juga puasa dalam bulan Syawal. Suma'at ba'ahu sittan min Syawal. Hadis Nabi sebut. Nabi kata siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikuti akan puasa Ramadan itu 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah kasiyamid dahri, macam mana dia puasa 1 tahun untuk nak cover balik Ramadan. Yang ni yang diajarkan oleh Nabi dalam bulan Sya'ban. Proses tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, bulan Sya'ban juga ada satu malam yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Ini kelebihan bulan Sya'ban. Nabi ajak kita sucikan diri dalam bulan Sya'ban selain daripada kita berpuasa. Pada malam itu disebut sebagai nisfu min Sya'ban, iaitulah setengah daripada bulan nisfu Sya'ban. Kita sebut nisfu Sya'ban. Malam tu ramailah ada orang baca Yasin. Baca Yasin 3-4 kali punya duk baca. Kan? 3-4 kali. Saya baru ni balik rumah mak mentua. Pak mentua kata ni malam ni ustaz tak main. Dia pun tak tahu malam tu nisfu Sya'ban. Dia tak boleh tolong ceramah saya. Dia kata kita cantiknya ceramah. Kita pun dengan bawa tent ni apa semua. Pipi tu imam tu kata loh malam ni nisfu Sya'ban. Apa ke Pak mentua dia? Kata Pak mentua tak ada buat macam mana. Panggil dia untuk ceramah. Tak ada ceramah aku, kita baca Yasin 3 kali. 3 kali baca Yasin. Saya kena baca Yasin 3 kali. Tuan sekalian, tak apa berkenal aku tak apa. Saya mula-mula jadi khalifah tu penerai tu dengar mula Yasin satu masjid dengar orang. Wal Quranil Hakim pun baca. Saya baca memang gear ni kira tak ada nak ceng gear. Ulu baca Yasin nak kedua tinggal saya seorang Aklin tak lah ikut lah. Kan? Dia bawa Yasin wal Quran bawa orang tahu kan kena 3 kali balik-balik mak tu kata lepas geram kan kita pergi nak ceramah tiba-tiba dia suruh baca Yasin 3 kali pula tak apalah baca bila tak ada masalah tapi nampak kelang kabut dah waktu tu dah habis saya jadi khalifah ni pun habis pun masa penat tak langgar kan kita berhenti pun lama sikit masuk pula auzubillah kali kedua baca apa kali kedua berhenti pun masa penat boleh pergi 3 puas tuan-tuan sekalian tapi tuan-tuan tak tahu lah baca apa kali malam tu kan cuma nak abang tak kisah nak apa baca kali pun tu selalu jadi isu lah sila siapa nak baca cuma dengan kelang kabut sudah sampai tak dapat apa
baca Yasin tak tahu bunyi apa. Macam mana kita duk berselawat tu sekalian kan, selawat kan, fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratuh wa rahmah, kita duk baca Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi, tak tahu dia. Ada orang bunyi yang tu ya. Kan kira bunyi pun kira haji lah. Kelangkap pun nak pergi ke mana. Terus kira rumah tak lari hang balik pagi esok pun duduk tentu lah rumah hang. Nak lari pergi tahu lah. Baik, malam nisfu Syaban ni kata Nabi SAW, yatlu'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Syaban. Malam tu Tuhan dia itlaq, Tuhan dia tengok setiap makhluk-makhluk dia. Tuhan tengok setiap makhluk dia. Tuan-tuan jangan bertanya saya pula, Ustaz. Ini ada orang-orang dia kadang-kadang orang lah ni dia pandai, tahu sekalian. Dia pandai dia pergi cari soalan yang tak berfaedah ni dia pandai. Ustaz, saja nak tanya si dia buat gitu kat kita. Kita kata ni Tuhan tengok semua kita, dia tak nak tanya si dia. Kita orang Islam tu ada, bukan orang Islam nak kira semua lah. Di masyarakat Malaysia ni ada 30 juta orang. Kita kata okey. Di Indonesia ada lebih kurang 300 juta. 300 juta dengan 330 juta. Ustaz, okey. Yang tu baru Indonesia dengan Malaysia. Di Thailand tu berapa juta orang. Di Kemboja berapa juta orang. Di Asia berapa juta orang. Ustaz, kalau Tuhan tengok semua, dan ke? Kita tanya dulu. Tuan-tuan, dia kata dan lah Tuhan tengok semua ni. Kan saja buat reka apa ke. Dia kata lagu tu. Kita betul-betul sekalian kira nak jawab, ingatkan Tuhan tu Tuhan belah tentu orang kah? Kalau nak jawab, kasar saja, tak saja. Kan? Saya pun ada orang tanya dulu mengenai hadis. Ada sebuah hadis Nabi SAW. Cerita apa? Cerita tentang malaikat mungkar nakir. Ketika mana dia main, tuan-tuan sekalian, malaikat mungkar nakir main. Malaikat mungkar nakir akan fayuq'idani, akan bagi duduk kita ketika mana dalam kubur Allah. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Memang atahu malakani, ketika mana kita dah meninggal, kita dimasukkan dalam kubur. Kata Nabi SAW, Bara' bin Azib riwayatkan hadis ini. Nabi kata, wa tawalla anhu ashabuhu la yasma'u qar'a ni'alihim. Semua bakat tu balik, tinggalkan dia seorang-seorang dalam kubur. Dia mendengar qar'a, dia mendengar derapan tapak kaki depan yang bakat tu balik. Dia dengar derapan tapak kaki depan. Kemudian Nabi kata, atahu malakani, main dua malaikat. Azraqani aswadani, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Malaikat tu main-main, fayuq'idanihi atau fayujlisanihi. Malaikat tu pegang dan bagi dia duduk. Kita nampak hadis tu. Ada orang tanya, orang kata apa? Orang kata, Ustaz nak tanya si malaikat ni waktu diangkat kita bagi kita duduk tu, kepala kita tak belakang keranda tak? Tu soalan dia tu. Dia datang kalau kesopak sampai ke kubur ni pun. Ayat tu yang tu duk fikir tu alam barzakh punya cerita. Yang ni pun Allah Ta'ala benda Tuhan pegang hadis Nabi sudahlah. Hadis ni hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Nabi kata Allah Ta'ala dia tengok setiap manusia pada malam itu. Fayaghfiru li jami'il khalqi. Bila dia tengok kita, Allah Ta'ala memberi keampunan kepada kita. Kecuali li musyrikin atau musyahid, dua golongan, iaitulah golongan yang musyrik kepada Allah, buat syirik kepada Allah, dan juga golongan musyahid, orang yang bergaduh. Yang ni Allah Ta'ala tidak akan tengok dan tidak akan memberikan keampunan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cerita bab bergaduh ni tuan-tuan sekalian, Islam bagi kita bergaduh, bukan tak bagi. Islam bagi kita ada masalah. Kalau saya berhenti ni tuan-tuan bergaduh ni, sabar dulu, tak habis ini. Dia lah ni di video dia suka dokatkan, saya pun duk kena ampun teruk tuan sekalian. Kan TikTok saya duk cerita Sami Allahu liman hamidah apa semua sikit tu aja sampai balutnya ustaz ni mangkang. Apa saya tu? Apa dia ni mengajar apa padahal video tu sikit punya panjang tuan sekalian. Sampai dah sudah gunting sikit dia pergi masuk dalam TikTok, habis semua duk belegar. Kan walaupun banyak juga orang tengok tuan sekalian, tapi duit tak dapat kat saya pun. Dapat kat kawan nak buat tu lah. Tapi dalam tu doa ampun saya macam-macam apa ni tak ni mengajar lah apalah. Bagi habis dulu. Tuan-tuan pun nak kat bagi habis dulu. Saya kata Islam bagi untuk kita nak gaduh sabangsan. Islam bagi, tapi limit dia dekat 3 hari. Nak gaduh pun tuan-tuan sekalian, bukan gaduh berparang-parang kan, sampai berbunuh-bunuh. Agama tak ajar macam tu.
Berselisih ni benda biasa. Sedangkan lidah lagi tergigit. Sedangkan suami isteri yang duk hidup sebantai pun bergaduh. Sedangkan adik-beradik yang satu perut tu pun bergaduh. Betul tak? Betul tak sekalian? Apatah lagi hidup kita berjiran, hidup kita satu surau. Mesti ada. Dalam mesyuarat apa semua mesti ada tepuk meja apa bagai. Aku tak puas hati pandangan anak. Aku pun tak puas hati pandangan anak. Tapi selesai dalam bilik mesyuarat, keluar-keluar salam cium tangan aku tu tak ada masalah. Kan? Tapi kadang-kadang bahasa juga kita ni dia bahasa tu okey fine tak ada masalah. Nabi kata apa? Nabi kata la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa salasi layal. Bergaduh tak ada masalah. Nak masam muka tak ada masalah. Cuma jangan sampai lebih daripada 3 malam betul-betul. Nabi kata. Tak boleh. 3 malam betul-betul. Yaltaqiyani hampa berjumpa fayasuddu hadha wa yasuddu hadha. Bila dah mula lepas pada 3 malam betul-betul tak duduk sekali dah. Dia masuk pintu ni, kau ni masuk pintu ni. Masuk-masuk lagu nak duduk, lagu nampak macam nak duduk satu soh lagi dia lepak apa lipat dia tu, kau ni pun lep kau ni. Apa tu kan? Dia tengok motor datang tu dia tak pergi surau ni, dia lajak pergi surau lain. Dia tak boleh. Jadi 3 hari tuan-tuan sekalian bagi selesai. Dan Nabi kata wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik adalah orang yang mulakan dulu bagi salam. Yang tu yang terbaik. Bila dah sampai 3 hari kita mula Assalamualaikum. Walaupun kawan satu macam yang muka aku salam. Tak apalah jadi dia jawab salam. Tak? Abang sihat ke? Sihat kan? Ya. Tak apalah kita pun tahan sabar apa semua. Jadi kita tegur. Cukup tuan sekalian. Dah hari keempat kena tegur. Lepas tu masuk hari kelima bergaduh balik 3 hari. Pasal limit permit 3 hari. Lepas tu bagi elok. Lepas tu 3 hari pula bergaduh. Lalah gali duk garu kepala duduk. Tu hang kamu aku pun kamu. Dia tak memang kata. Boleh faham tak sekalian? Ni sampai bergaduh mendoakan kejahatan. Yang ni lah yang masuk kepada musyrik ni. Bergaduh ni sampai pergi cari bomo apa semua. Membomorkan dia. Bagi ilmu hitam kepada dia. Kita nak pangkat apa semua. Disebabkan nak pangkat sanggup sihirkan dia. Dia tak ada nak habis lagi, tak ada nak bensin, sakit macam-macam punya domai. Tiap-tiap malam hantu duk cakap bumbung rumah dia duk kacau dia. Macam-macam tuan-tuan sekalian. Allah, ni masyarakat kita ni. Jadi macam mana nak dapat kelebihan ini? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW sebut, itu di antara Syaban. Bulan penyucian dia dengan kita puasa, lepas tu kita mendapat keampunan daripada Allah. Tu nak encourage kita supaya menjaga bulan Ramadan Al-Mubarak. Masuknya Ramadan kita sudah ada persediaan. Kita dah ada persediaan. Tuan-tuan tengok orang yang tak ada persediaan dalam bulan Ramadan dia jadi macam mana. Kalau tak pernah puasa dalam Syawal, tak pernah puasa dalam bulan Rejab, tak ada persiapan. Tuan-tuan tengok ketika mana masuknya bulan Ramadan, jadi macam anak kita ada je satu baru nak mula puasa. Waktu sok tu macam-macam ayam ada, kita pun lagu tu lah. Dengan ayam dia tarik tu ada sebelah, dengan ayam dia ayam tu ada. Kira bulan pun kira sok tu tuan-tuan sekalian, sok waktu sok tu dia jadi sopa dengan apa nama makan besar Cina mana. Siapa sari ni aku nak kena tahan ni, dia minum tambah pula orang kaki isap lagi lah bunga. Kan habis-habis tu nak kena isap okok lu sebatang tak cukup, mau tak mau 3 batang baru nak cucu dengan bunyi Quran di surau tu dia tuan-tuan. Kira 3 batang tu sedih tu ada baru sedih. Tu pasal apa? Persediaan tu tak ada. Tapi kalau orang ada bisa puasa tuan-tuan sekalian, mangkit-mangkit ni dia bubuh kurma bini pun yang besar. Selesai, tak ada masalah apa. Pasal duk biasa. Masuknya satu Ramadan dia tak ada lupa. Kita satu Ramadan pun lupa duk piangkat tudung saji dari dapur ni. Kalau duduk tokak, cok badak apa semua bini kita, bang, apa dah puasa ni? Puasa, cok badak apa dalam perut lah. Dia rezeki Allah Ta'ala bagi lupa. Fikir aku tu, pasal apa? Nampak tak ada preparation. Bila tak ada preparation, yang ni yang jadi kelanggabukan kita, tuan-tuan. Baik, saya ringkaskan, bismillah. Dalam bulan Ramadan, bulan penyucian jiwa, pasal apa? Pasal membebaskan diri kita daripada sifat kebergantungan kepada sifat manusiawi, kepada ilahiyah, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bangkit pagi, tuan-tuan sekalian, duk biasa sarapan, tapi pagi itu tak ada sarapan. Kita bangkit pagi, tuan-tuan sekalian, duk biasa pagi-pagi itu kita, orang kata apa, kita pergi kerja dalam keadaan perut kita kenyang. Tapi pagi itu kita diajarkan supaya apa? Perut kita lapar, diajarkan supaya menambahkan bacaan Al-Quran, diajarkan supaya menahan diri. Tuan-tuan buat bayang tak tahu?
Itu semua nak suci. Qad aflaha man zakkaha. Tadi Imam kita baca surah wasyamsi wadduhaha tadi ni. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri dia, menyucikan jiwa dia. Maknanya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, perut lapang, tuan-tuan sekalian, bila perut lapang, sepatutnya Tuhan ni dia faham lah. Kan, kita perut lapang bukan boleh buat kerja. Kan, tuan-tuan, pun saya ceramah lama ni, buat antara alasan marahkan saya ceramah lama ni pasal apa? Pasal kita kami lapang, dah maghrib ni. Jadi tengok ceramah lama-lama, nampak tak sekalian? Antara dia alasan tu. Sama macam bulan puasa pun. Bila dah perut lapang, sepatutnya Tuhan ni dia habaqkan kita perut lapang apa jangan duduk semayang. 30 hari ni jangan semayang. Tapi perut lapang Tuhan suruh kita buat macam-macam. Tuhan tak kenal ke kita? Tuhan tak faham ke kita? Suruh Tuhan main duduk dengan kita lah, baru dia tahu macam mana perutnya puasa. Tu cakap pandai tu. Dah lah puasa, lepas tu Tuhan suruh baca Quran pula, lepas tu Tuhan suruh jaga mata pula, lepas tu Tuhan suruh sabar pula, lepas tu dalam bulan puasa ni Tuhan suruh macam-macam kat kita, suruh yang tikam di masjid lah, suruh baca Quran lah, suruh banyak bersedekah lah, suruh tolong orang apa semua. Awak Tuhan tak tahu ke kita perut lapang ni? Tu soalan dia tu. Pasal apa Tuhan buat macam tu kat kita? Saja nak bagi seksa kita kat 30 hari ni. Nampak tak sekalian? Lepas tu kalau boleh malam ni jangan duk ada tarawih apa. Malam ni kira lepas buka puasa, modok lena daripada maghrib sampai ke subuh. Sehari kau tak makan, betul tak? Setuju tak setuju? Tak apa nak bani, takut syirik. Takut kufur lagi apa, cerita apa mentega apa kan dulu ni. Takut aku anggur lagi nak mengucap balik dia lah. Ustaz ni semua nak bagi kufur belakang ni. Kan kita fikir apa tu? Tapi pasal malam Allah Ta'ala suruh dengan tarawih dia, suruh menghidupkan malam dia. Awak dia tak tahu kalau hidupkan malam ni siang macam mana kita nak puasa ni? Tuhan tak faham tak? Tu marah ke Tuhan tu. Maknanya Tuhan nak suruh kita sucikan diri kita. Bila kita buat amalan-amalan tu tuan-tuan sekalian, itulah tanda sebagai takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikutnya kita kepada Allah. Karena objektif daripada puasa ni apa dia tuan-tuan? La'allakum tattaqun. Tu dia. Objektif tu. Sikit lagi, belajarlah 5 minit ni. Kita kata sikit-sikit dulu belajar ya. Kan? Setiap amal ibadah dia ada objektif dia. Semayang ada objektif dia. Puasa ada objektif dia. Zakat ada objektif dia. Tuan-tuan, sama macam kita makan. Kita makan ada objektif kita. Makan ni objektif dia apa? Nak bagi kenyang. Kalau 3 pinggan punya makan tak kenyang-kenyang, apa pasal tuan sekalian? Ada masalah di mana? Duk cek-cek balik, rupanya belah tu raya. Contoh. Tidak. Kita makan ubat nak bagi sihat, objektif dia nak bagi sihat. Tapi lagi duk makan ubat, lagi duk sakit. Tak mana ada masalah dia, rupanya ubat tu tak rasi dengan kita, badan kita pun tak boleh ubat tu. Pergi cari ubat lain, sampailah kita sihat. Semayang, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Semayang mencegah daripada buat benda fahsya, benda munkar. Tapi kalau duk buat, habis-habis semayang duk buat lagi benda fahsya, benda munkar, maknanya ada masalah pada semayang kita. Begitu juga dengan puasa. Kita duk puasa tiap-tiap tahun puasa. Ujung sekali Allah Ta'ala kata apa? La'allakum tattaqun. Habis puasa ni kita duduk dekat mana? Adakah kita perbanyakkan lagi main ke surau ataupun makin lama makin kurang? Habis-habis puasa, habis-habis raya tak nampak tuan sekalian dia. 3 tahun berturut-turut tak nampak. Pasal apa? Dia kata bulan puasa banyak. Dia kata aku duk buat amal ibadah. Dia kata, dia kata kalau aku mati Tuhan hutang aku nak bayar-bayar. Pasal amalan dilipat ganda kalau Allah Ta'ala. Ada ke macam tu? Jadi last sekali nak apa? Puasa tu adalah la'allakum tattaqun, nak bagi ketakwaan kepada Allah. So kita nak kena murajaah ataupun kita muhasabah balik. Kalau puasa kita tak mendekatkan diri kita kepada Allah, maknanya pada puasa kita ni ada masalah. Kita tak jaga betul-betul. Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia kata apa? Dia kata at-ta'atu yaqdiru 'alaiha al-birru wal fajir. Dia kata ketaatan ni boleh dibuat oleh orang yang baik dan juga orang jahat, semua boleh buat. Pergi haji tuan-tuan sekalian. Kan pergi haji tu, kan orang jahat pun pergi haji. Kan semayang yang semayang maghrib dengan kita, orang baik semayang, kawan pun semayang dengan kita. Beza dia, kita habis semayang, kita balik rumah, dia habis semayang, dia berderas kasut nak mana bagus-bagus. Tu kawan dengan kita. Cuma apa Imam Ghazali kata apa? Illa sidqu, melainkan orang yang hati dia benar untuk menjaga hubungan dia dengan Allah.
Kalau dia ibadat betul-betul nak jaga hubungan dia dengan Allah, maka ibadat itu akan memberi kesan kepada dia. Tapi kalau dia tak jaga hubungan dia dengan Allah, takat melepaskan batu di tangga, tak ada apa. Ibadah itu tidak memberikan kesan kepada dia. Boleh faham tak sekalian? Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Cukup dekat tu. Saya mohon maaf terlajak perbualan ataupun sembang-sembang kita pada malam ni. InsyaAllah diizinkan oleh Allah Ta'ala, mungkin 18 tahun lagi saya main pula insyaAllah. Terima kasih banyak kepada pengurusi, kepada lanjutan kuasa surau, dan kepada tuan-tuan di atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf terkesan bahasa terlanjur bicara terlajak kata. Kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.